Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Jumlati binti Watsani dengan nomor metrik BG23110387. Saya akan mulakan pembentangan ini dengan pendahuluan mengenai pemerdagangan manusia. Pemerdagangan manusia membawa maksud kepada perdagangan dan perniagaan yang melibatkan pergerakan atau migrasi manusia secara haram, termasuk aktiviti buruh secara sah dan secara paksa. Pemerdagangan manusia merupakan satu isu yang melanda dunia secara global. Pemerdagangan manusia juga berada di tahap yang semakin membimbangkan dengan anggaran hampir 2.5 juta manusia dari 127 buah negara telah diperdagangkan di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahawa dunia sedang berdepan dengan konflik pemerdagangan manusia pada tahap yang membimbangkan dan memerlukan keprihatinan daripada semua pihak. Fenomena ini merujuk kepada kegiatan jenayah yang melibatkan eksploitasi individu dalam golongan kanak-kanak dan belia sama ada lelaki maupun perempuan didagangkan kepada pihak-pihak tertentu melalui penipuan atau paksaan untuk pelbagai tujuan seperti kerja paksa, pelacuran, pengemis dan perdagangan organ. Pemerdagangan manusia bukan sahaja melibatkan eksploitasi individu untuk kerja paksa, tetapi juga termasuk penyeludupan manusia, perhambaan moden dan perdagangan seksual. Kes-kes ini seringkali berlaku dalam keadaan yang tersembunyi dan sukar untuk dikesan, yang menyebabkan mangsa-mangsa tidak mendapat perlindungan yang sewajarnya. Pemerdagangan manusia adalah satu isu global yang melanda kebanyakan negara di dunia termasuklah negara Malaysia. Malaysia telah mengambil langkah-langkah untuk membanteras jenayah pemerdagangan manusia. Namun, kebanjiran mangsa pemerdagangan manusia dan penyeludupan migran ke Malaysia menyebabkan keadaan ini menjadi semakin serius apabila Malaysia telah dilabel sebagai negara transit dan negara destinasi bagi kes pemerdagangan manusia. Sehubung dengan itu juga, Malaysia telah diletak pada tahap Tier 2 WL oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB akibat daripada peningkatan kes perdagangan manusia ini. Assalamualaikum, saya Masyita Syafiqah, nombor metrik BG23110485 akan membentangkan faktor pemandangan manusia yang melanda dunia secara global. Faktor pertama ialah kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang rendah di sebuah negara. Faktor kemiskinan mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan haram kerana peluang untuk mendapatkan pendapatan lebih mudah dan memberikan keuntungan yang lebih besar. Permintaan yang tinggi di dalam pasaran global telah menyebabkan lebih ramai mangsa telah dijual untuk tujuan pelacuran dan buruh paksa. Sebagai contoh, mengeksploitasi golongan wanita dan kanak-kanak. Faktor kedua pula ialah sepadanan yang luas di sebuah negara. Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai sepadan yang luas untuk diawasi. Sebagai contoh, sepadanan darat dan maritim yang luas dan panjang seperti hutan tebal dan kawasan perairan telah menyebabkan pengawasan sepadan secara berterusan dan menyeluruh oleh pihak berkuasa lebih mencabar. Sepadan Selat Melaka telah memberi ruang kepada sedikit pemandangan manusia untuk menggunakan laluan haram seperti hutan dan sungai untuk menyeludup dan melakukan aktiviti pemandangan manusia. Faktor ketiga pula ialah penipuan peluang pekerjaan daripada agensi-agensi sedikit. Kebanyakan mangsa mudah tertipu dengan agensi-agensi sedikit yang membawa mereka masuk ke negara destinasi. Mereka dijanjikan mendapat peluang pekerjaan yang lebih lumayan dan ekonomi yang terjamin di negara tersebut. Kekurangan pendedahan terhadap jenayah pemerdagangan manusia ini juga telah menyebabkan golongan wanita dan kanak-kanak kurang kesedaran keselamatan diri. Faktor keempat pula ialah permintaan tenaga buruh yang tinggi. Pihak sedikit pemerdagangan orang mengambil kesempatan ini dengan membakarkan buruh untuk mengaut keuntungan. Sedikit-sedikit ini menyamar sebagai agensi pekerjaan untuk membantu buruh asing. Namun mereka mengeksploitasi buruh-buruh tersebut akibat kelemahan dalam sistem perundangan. Kelemahan dalam sistem perundangan dan penguatkuasaan undang-undang di negara-negara ini membolehkan sedikit pemerdagangan manusia beroperasi dengan hampir tidak mendapat tentangan. Pemerdagangan manusia berleluasa kerana penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Sindiket sering menggunakan lokasi strategik seperti lapangan terbang dan sempadan untuk berurusan dengan pihak berkuasa yang tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh, pengawal imigresen yang menerima rasuah akan melepaskan ejen-ejen sindiket. Selain itu, permintaan untuk barangan dan perkhidmatan murah mendorong syarikat mencari buruh murah.
termasuk buruh yang diperdagangkan. Industri seperti pertanian dan penombongan sering mengeksploitasi buruh untuk mengurangkan kos. Sindiket mengambil kesempatan ini untuk memenuhi permintaan buruh murah. Hal ini menyebabkan masalah pemerdagangan manusia semakin meningkat. Saya Michelle Tanzi, BG 23110051. Saya akan meneruskan kepada faktor yang ketujuh, yaitu permintaan yang tinggi terhadap seks komersial. Permintaan yang tinggi ini mendorong pengedar untuk membekalkan mangsa yang kebanyakannya adalah wanita dan kanak-kanak perempuan untuk dijadikan sebagai pelepas nafsu bagi golongan lelaki. Menurut UNODC, yaitu United Nations Office on Drugs and Crime, 65% daripada mangsa pemerdagangan adalah wanita dan kanak-kanak perempuan, dan 90% daripada mereka diperdagangkan untuk seks komersial. Faktor yang ke-8 pula adalah faktor budaya. Menurut UNODC, menghantar anak pergi bekerja lazimnya diterima di tempat seperti di Amerika Tengah, Asia Timur, dan Karibia. Hal ini menyebabkan pedagang lebih mudah untuk mengeksploitasi kanak-kanak dalam persekitaran yang terbuka. Penurunan nilai kepribadian wanita dan kanak-kanak perempuan juga merupakan faktor budaya yang berterusan yang memberi kesan kepada pemerdagangan manusia. Apabila wanita dan kanak-kanak perempuan tidak dilihat sebagai manusia yang layak mendapat hak dan penghormatan, mereka adalah kumpulan pertama yang menjadi sasaran utama penyeludup. Sekian, terima kasih. Terusnya masuk kepada kesan. Pemerdagangan manusia adalah ancaman bahaya terhadap hak asasi manusia, meningkatkan risiko jenayah global dan kegiatan kejahatan berterusan. Mangsa sering mengalami penyiksaan fisikal dan emosi, termasuk kekerasan seksual, ancaman pencurian identiti, dan kematian. Kesannya meluas sehingga masuk dalam aspek kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan global. Seterusnya, di Malaysia, pemerintah belum mampu mengidentifikasi mangsa pemerdagangan manusia, terutama di kalangan imigran seperti wanita dan kanak-kanak yang terlibat dalam pekerja migran tanpa dokumen. Hal ini menyulitkan pihak berkuasa mengenali mereka sebagai mangsa jenayah pemerdagangan manusia, sehingga meningkatkan risiko mereka dijadikan mangsa di tempat-tempat transit seperti sempadan Malaysia dan Indonesia di Borneo. Pemerintah perlu mengambil tindakan lebih berkesan untuk mengenali dan melindungi mangsa-mangsa ini. Pemerdagangan manusia juga memberi dampak ekonomi yang besar. Mangsa dipaksa bekerja dalam kondisi yang merugikan, sehingga menghalang kemajuan produktif mereka terhadap ekonomi. Pemulihan mangsa adalah proses yang panjang dan mahal, memerlukan biaya kesehatan dan perlindungan yang tinggi, mengalihkan sumber daya dan pembangunan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, pemerdagangan buruh terlarang menyebabkan persaingan tidak adil di antara pekerja. Ini mengurangi jumlah pekerjaan yang tersedia di pasar, tenaga kerja, dan membuat pekerja yang tersedia bekerja semua dengan gaji lebih rendah daripada itu yang akan dibayar majikan yang bertanggungjawab dan adil kepada karyawan mereka. Tekanan tersebut memberikan tekanan ekonomi kepada masyarakat yang dapat membahayakan stabiliti jangka panjang perekonomian dan pembangunan negara. Mangsa pemerdagangan manusia seringkali terdedah kepada keadaan hidup yang kotor dan kekurangan makanan, menyebabkan mereka mengalami keadaan hidup yang tidak sihat. Kekurangan makanan serta tiada akses kepada perkhidmatan kesihatan asas. Kesukaran mengakses perkhidmatan kesihatan juga timbul disebabkan ketiadaan dokumen pengenalan diri atau status imigrasi yang sah, yang menghalang mereka daripada mendapatkan rawatan perubatan yang diperlukan. Akibatnya mereka mudah terjangkit penyakit seperti HIV, AIDS, hepatitis, dan tuberkulosis. Selain itu, mangsa sering mengalami kecederaan fizikal dan mental, termasuklah kecederaan genital, lebam, patah tulang, luka bakar, dan kecederaan dalaman, serta penyakit kelamin dan komplikasi kehamilan. Trauma fizikal dan mental yang dialami turut menyebabkan gangguan makan, masalah tidur, dan ketagihan dadah atau alkohol.
Seterusnya, pemerdagangan manusia menyebabkan perpecahan dalam struktur sosial dan kepercayaan, di mana kehadiran sindiket jenayah meningkatkan kadar jenayah dan keganasan serta mencetuskan rasa tidak aman serta takut dalam kalangan rakyat. Komuniti mengasingkan diri untuk melindungi keselamatan mereka, yang mengurangkan aktiviti harian serta interaksi sosial. Kecurigaan dan ketidakpercayaan terhakisnya ikatan silaturahim dan mengurangkan semangat kerjasama, menyusahkan usaha membangunkan komuniti. Stigma sosial terhadap mangsa dan keluarga menyebabkan mereka diasingkan, menghalang proses pemulihan dan integrasi. Mereka menghadapi kesukaran, mendapatkan pekerjaan dan bantuan sosial. Kesan jangka panjangnya, penghalang kemajuan sosial dan ekonomi, menjadikan komuniti lebih tidak stabil dan cenderung kepada jenayah. Hai, nama saya Hamidia Chin dan saya akan membahaskan tentang langkah-langkah untuk membanteras pemerdagangan manusia. Langkah pertama yang perlu diambil adalah penguatkuasaan undang-undang yang ketat. Undang-undang yang tegas dan jelas sangat penting dalam usaha untuk membanteras pemerdagangan manusia. Negara-negara perlu memastikan bahawa undang-undang yang sedia ada diperkemas dan memberikan hukuman yang setimpal kepada bersalah. Hukuman yang berat boleh berfungsi sebagai pencegah kepada individu atau kumpulan yang berhasrat untuk terlibat dalam aktiviti ini. Selain itu, latihan khusus kepada anggota penguatkuasa undang-undang juga adalah sangat penting. Anggota polis, imigresen dan pihak berkuasa yang lain perlu diberikan latihan untuk mengenal pasti dan mengendalikan kes pemerdagangan manusia dengan lebih berkesan. Mereka perlu dilatih untuk mengesan tanda-tanda pemerdagangan manusia, memahami cara operasi rangkaian pemerdagangan dan mengambil tindakan yang tepat dan pantas apabila kes dilaporkan. Dengan penguatkuasaan undang-undang yang ketat dan latihan yang sesuai, pihak berkuasa dapat menangani kes pemerdagangan manusia dengan lebih berkesan dan mengurangkan kejadian jenayah ini. Itu sahaja daripada saya. Langkah yang seterusnya adalah mengukuhkan kerjasama antara bangsa dalam membanteras pemerdagangan manusia. Ini adalah jenayah rendah sempadan yang memerlukan usaha bersama dari berbagai negara. Protokol Palermo adalah perjanjian antarabangsa penting yang menyediakan rangka kerja untuk kerjasama dalam mencegah dan menghukum jenayah ini. Negara-negara perlu berkomitmen melaksanakan perjanjian ini dan berkongsi maklumat mengenai rangkaian pemerdagangan, kaedah operasi mereka dan data kes. Pertukaran maklumat ini akan membantu mengesan dan membanteras rangkaian jenayah dengan lebih berkesan. Dengan kerjasama yang kukuh, kita dapat mencegah pemerdagangan manusia dan melindungi mangsa dengan lebih berkesan. Langkah ketiga dalam menangani pemerdagangan manusia adalah menyediakan perlindungan dan sokongan kepada mangsa. Mangsa sering mengalami trauma dan fizikal dan psikologi yang serius. Oleh itu, adalah penting untuk menyediakan pusat perlindungan yang selamat di mana mereka boleh menerima perkhidmatan kesihatan yang komprehensif. Ini termasuk rawatan, perubatan dan psikologi. Bantuan psikososial juga memainkan peranan penting dalam membantu mangsa pulih dari trauma dan memulakan kehidupan baru. Melalui pemulihan dan latihan vokasional, mangsa dapat memperoleh kemahiran dan pekerjaan yang diperlukan untuk masa depan yang lebih cerah. Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta adalah kunci dalam usaha ini. Syarikat-syarikat perlu memastikan bahawa tiada elemen pemerdagangan manusia dalam rantai bengkalan dan operasi mereka. Mereka boleh melaksanakan audit berkala dan bekerjasama dengan NGO serta pihak berkuasa untuk memastikan kebebasan dari sebarang unsur pemerdagangan manusia. Dengan menyediakan perlindungan dan sokongan yang komprehensif kepada mangsa, kita dapat membantu mereka pulih dan menjalani kehidupan yang lebih bermaruah. Akhirnya, kita bersama berusaha untuk memberikan perlindungan dan sokongan kepada mangsa pemerdagangan manusia demi masa depan yang lebih baik dan bebas dari eksploitasi. Bagi kesimpulan, pemerdagangan manusia adalah isu global yang kompleks memerlukan pendekatan holistik dan kerjasama antarabangsa. Pencegahan adalah langkah pertama yang kritikal termasuk kempen kesedaran melalui media massa, platform digital dan pendidikan sekolah. Membuka undang-undang dan penguatkuasaannya penting untuk mencegah pelaku. Usaha pencegahan juga harus menumpu kepada mengatasi kemiskinan, kekurangan peluang pekerjaan dan ketidakstabilan politik. Perlindungan dan sokongan kepada mangsa adalah elemen kedua. Negara perlu menyediakan tempat perlindungan selama bantuan perubatan dan psikologis serta bantuan undang-undang. Dan pemulihan termasuk latihan kemahiran dan peluang pekerjaan juga penting untuk memastikan mangsa tidak terjebak sebelah.
penguatkuasaan undang-undang yang tegas terhadap pelaku yang ketiga. Ini memerlukan latihan khusus untuk pihak berkuasa dan kerjasama antarabangsa serta penggunaan teknologi moden seperti pengetahuan digital dan analisis data. Kerjasama antarabangsa adalah komponen yang keempat. Negara perlu berkongsi maklumat, mengkoordinasikan usaha penguatkuasaan dan menyelaraskan undang-undang mereka. Organisasi seperti PBB dan Interpol memainkan peranan penting dan memfasilitasi kerjasama ini. Penelitian dan pengukuran data yang tepat adalah yang kelima. Hal ini untuk membantu merumuskan strategi efektif dan menilai keberkesanan program. Data yang tepat juga membantu memahami masalah dan mengenal pasti tren jenayah ini. Peranan komuniti dan institusi pendidikan adalah yang penting dalam menyebarkan kesedaraan dan pengetahuan tentang hak asasi manusia serta risiko pemerdagaan. Pendidikan di sekolah dan program latihan vokasional memberikan maklumat kepada masyarakat tentang perlindungan diri. Komuniti juga boleh melaporkan aktiviti mencurigakan dan memberikan sokongan kepada massa. Jadi kesimpulannya, pembudakan manusia melanggarkan hak asasi manusia dan memerlukan pendekatan komprehensif, pencegahan, perlindungan massa, berkuasa undang-undang, kerjasama antarabangsa, penelitian mendalam, serta peranan komuniti dan pendidikan adalah kuncinya. Hanya melalui usaha bersama, kita dapat mengurangi dan menghapuskan jenayah ini. Baru boleh menjadikan dunia lebih selamat dan adil. Sekian, terima kasih.